Cikgu juga mungkin difahamkan turut bersama dengan kita pada malam ini adalah murid-murid ataupun pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam ya. Selain daripada USG 23, kita juga ada SMK Seksyen 24 Shah Alam. Ada tak selain daripada dua sekolah yang saya sebut tadi? Okay, sekarang ini dua sekolah saja ya, insyaAllah bersama dengan kita pada malam ini. Kalau ada pun sekolah lain, kita alu-alukanlah kehadiran pada malam ini, insyaAllah. Bersama-sama dengan Cikgu Aiman untuk kita bercerita tentang bagaimana untuk membina sifat keperwiraan dalam diri kita. Akhirnya akan membentuk karakter nilai sayang cintakan negara kita. Dan untuk pengetahuan para pelajar, murid-murid cikgu ya, Cikgu Aiman ni di UPSI juga adalah merupakan seorang sukarelawan sebagai terlibat dengan aktiviti kurikulum yang dalam bidang ketenteraan ya. Rotu ke palapis ya Aiman? Sama je dua-dua. Sama je konsep dia, bentuk ketenteraan di universiti, dan bagaimana beliau membagikan masa belajarnya dengan semangat rotu tu tadi, semangat tentera tu tadi, dan beliau masih lagi dalam on track sebagai pelajar yang cemerlang, pelajar yang baguslah, yang memberikan manfaat dan sumbangan bukan sahaja kepada akademik, malah juga memberikan sumbangan kepada masyarakat komuniti di universiti. InsyaAllah pada malam ni kita mudah-mudahan dengan perkongsian dengan Cikgu Aiman pada malam ini, kita akan dapat, kamu semua akan dapat manfaat yang baik dan menjadi inspirasi kepada semua, dan mana yang baik kita ambil sebagai model untuk menguatkan diri kita dan akhirnya kamu berjaya dalam bidang masing-masing, terutamanya pelajar tingkatan 5 insyaAllah akan berjaya dalam SPM, yang tingkatan 4 on track untuk belajar, semangat. Dan terus sudah tentunya lah program kita buat hari ini, malam ini adalah sempena kemerdekaan, dan insyaAllah untuk kita bagus, dan khususnya kepada SMK USG 23 menjadi seorang pelajar yang sangat cemerlang, sangat gemilang, sangat kuat dalam menempuhi cabaran PDPR. Begitu juga dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 juga saya doakan supaya dia menjadi lebih struggle dan boleh survive untuk PDPR. So tanpa lengah masa lagi, saya persilakan ya Cikgu Muhammad Aiman Akmal untuk menyampaikan ceramah kita pada malam ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cikgu Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih, berbanyak terima kasih, jutaan terima kasih kepada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan USG 23 atas jemputan menjemput saya sebagai seorang penceramah pada hari ini untuk berkongsi pengalaman-pengalaman yang ada yang memungkinkan dapat membantu para peserta pelajar-pelajar khususnya untuk menempuh pada alam-alam yang seterusnya, dan saya doakan kepada kejayaan anda semualah secara totalnya. Baik, sedikit pengenalan ringkas tentang diri saya buat mereka yang tidak mengenali. Sekarang ini saya masih lagi berada di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, mengambil jurusan dalam bahagian biologi. Di UPSI saya terlibat dengan pelbagai aktiviti. Okay? Saya terlibat dengan pelbagai aktiviti. Secara totalnya saya terlibat dalam 3 badan yang berbeza. Yang pertamanya saya masih lagi berada bersama dengan ROTU. Bagi mereka yang tidak tahu, ROTU merupakan satu singkatan ringkas dalam bahasa Inggeris, iaitu Reserve Officer Training Unit, ataupun PALAPIS, itu pasukan simpanan latihan pegawai lah, pasukan pegawai latihan simpanan. Yang mana saya ini di bawah ataupun bernaung di bawah askar wataniah lah. Okay, pada mereka-mereka yang kurang memahami konteks setiap tentera ataupun di bawah Angkatan Tentera Malaysia, setiap regimen-regimen itu ada infanteri-infanteri yang tersendirilah. Kita ada untuk regimen ataupun skuad-skuad ataupun kor-kor yang ditetapkan untuk bahagian-bahagian pertahanan, untuk bahagian-bahagian perkhidmatan awam, bantuan kecemasan, dan juga dalam regimen wataniah lah secara khususnya. Dan juga terdahulu masih lagi bersama juga. Sekarang ini saya tak update lagi slide saya ni. Kalau ikut yang saya kena update, tapi saya tak sempat nak update sebab saya banyak meeting. Di Universiti Pendidikan Sultan Idris, di UPSI secara khususnya, saya masih terlibat dengan Gemasi, iaitu Gabungan Mahasiswa Selangor dan Kuala Lumpur, dan menyandang jawatan sebagai yang dipertua.
iaitu presiden lah, secara senangnya presiden, dan di bawah EDC which is an English Debate Club, saya menyandang jawatan sebagai head of biro lah, ketua biro-biro. So daripada ketiga-tiga badan-badan yang berbeza ini, pasti kita tertanya-tanya bagaimana cara kita membahagikan masa dengan akademik, because reflected back on my academic transcript, saya punya keputusan semester saya alhamdulillah masih lagi dalam keadaan yang baik. Saya masih lagi dekan, masih lagi berada di kelas ijazah kelas pertama, alhamdulillah syukur. Dan bila kita bercerita tentang ini, bagaimana kita membahagikan masa dan apakah benefit-benefit dia. Tapi sebab ada banyak sangat badan saya, dan yang termasuk tahun inilah, sebab banyak sangat badan saya, jadi hari ini saya akan fokus kepada biro tu sahajalah ataupun palapis. Sebab EDC lain, Temasek lain. Okay, so saya akan fokus pada palapis lah hari ini. Dan hari ini pun topik dia pun agak menarik, cerita tentang sikap ataupun sifat-sifat keperwiraan, selaraslah dengan sambutan Hari Kemerdekaan Hari Malaysia kita yang ke-64 ini. Jadi saya mengharapkan setiap yang berada pada sesi kali ini dapat menerima input-input yang baik untuk manfaat-manfaat ataupun kegunaan anda pada masa hadapan. Baik, tanpa melengahkan masa, saya teruskan lagi. Baik, secara ringkas je saya ceritakan apa yang kita ada di Rotu lah, okay? Ataupun di Palapis basically. Sebab saya percaya di peringkat sekolah pun anda didedahkan, pelajar-pelajar didedahkan dengan pelbagai unit beruniform. Kita ada KAPA, Kadet Pertahanan Awam, kita ada juga polis, polis, kita ada juga pasukan Bulan Sabit Merah, ada juga bomber dan sebagainya. During your old times, which is my old time lah, okay, which is waktu saya dulu saya terlibat dengan KAPA, okay, Kadet Pertahanan Awam, dan adalah juga mewakili sekolah untuk kawat dan sebagainya, and then dihantar untuk camp dan sebagainya lah. And then it was a very good moment once in which I ever experienced, and I feel like everyone there should try to enroll in this kind of things. Sebab at the end of the day, manfaatnya akan dapat kepada anda semua juga. Baik, bila kita bercerita tentang penglibatan secara aktif dalam hal-hal yang membabitkan unit beruniform, khususnya pada mereka-mereka yang berminat, saya promote dulu. Seperti biasa saya akan promote apa yang saya boleh promote seperti biasa. Bagi mereka yang sangat-sangat berminat, mempunyai potensi, bakat dan kelebihan dalam hal-hal berkaitan dengan unit beruniform, saya cadangkan anda semua untuk pergi memohon ataupun menjalani latihan yang dikendalikan ataupun yang dikeluarkan oleh bahagian kerajaan, khususnya seperti pengambilan polis di bawah kendalian Polis Diraja Malaysia, ataupun rekrutmen daripada Angkatan Tentera Malaysia, sama ada daripada Angkatan Tentera Darat, Tentera Laut maupun Tentera Udara. Setiap tahun, if I'm not mistaken, mereka akan buka peluang kepada pemohon-pemohon baharu untuk cuba memohon untuk mendapatkan pelantikan penuh ataupun pentauliahan penuh di bawah setiap badan-badan yang dipohon lah, macam saya sebut tadi, PDRM, ATM, dan ada juga daripada JPAM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan ramai juga rakan-rakan saya yang pergi juga memohon setiap permohonan-permohonan yang dibuka terdahulu. Ada yang sekarang, ya waktu saya PLKN dulu, when I was in PLKN, it was 2 years ago I guess, ataupun 3 tahun lepas lah, saya pun tak ingat dah sebab dah lama kan. Waktu saya PLKN dahulu, saya berada di Princess Haliza, berada di Sepang. PLKN dahulu, ada ramailah rakan-rakan saya yang habis je daripada PLKN, kita dapat pentaulihan, penganugerahan daripada Panglima Muda, Tentera Panglima Darat Toh Chu Siang yang hadir pada waktu kami menutup tirai latihan kami mendapat ni, dan waktu tu saya dapatlah penganugerahan. Waktu tu saya dapat kadet terbaik lah, tapi it was a long ago.
It was a long time ago. But ramailah rakan-rakan saya yang mula menceburkan diri cuba untuk masuk dalam hal-hal begini. Sekarang ini ada seorang rakan saya yang berada di Sabah, if I'm not mistaken, sedang ada operasi di bawah Angkatan Tentera Darat lah, Angkatan Tentera Malaysia bahagian darat. Ada juga rakan-rakan saya yang bersama dengan JPAM sekarang, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Meskipun keadaan pandemik dan sebagainya, mereka tetap aktif melibatkan diri dalam hal-hal begini. Jadi ceritanya begini, selain daripada kita berfokuskan secara akademik sahaja, I believe that kita semua dah cuba yang terbaik untuk akademik. Tapi kita kena realise juga satu aspek yang mana akademik sahaja tak cukup. Okay? Akademik sahaja tidak cukup. Hakikat yang pahit tapi perlu ditelan. Akademik sahaja tidak cukup, kita perlu keluar lagi. Perlu expand our own capability. Kerana bila kita berada di luar, okay, di konteks luar, bukan lagi berada di bahagian-bahagian sekolah, akademik satu perkara. Yang keduanya, kita akan lihat daripada segi penglibatan. Okay, penglibatan. Contohnya aktiviti co-curriculum, aktiviti kesukarelawanan dan sebagainya. Dan perkara itu yang sangat-sangat kita cari because it is an added value, adalah nilai tambah. Dalam mana-mana satu bahagian, bila mana kamu pergi keluar mana-mana sahaja, nilai tambah ini yang sangat-sangat kita cari, yang kita sangat-sangat dambakan kepada setiap individu ataupun warga-warga yang datang kepada kita. Dan perkara ini juga sangat baik bila mana ia membina satu perwatakan yang sangat kompeten, yang sangat berketerampilan, yang sangat berdisiplin, yang mana secara totalnya pembinaan perwatakan disebabkan penglibatan aktif mereka-mereka ini dalam setiap bidang masing-masing ini membawa kepada satu anjakan yang lebih baiklah secara khususnya. Dan sebab itu saya bila keluar apa-apa, saya memang cakap lah dekat orang, dekat mereka-mereka, kalau ada peluang cuba. InsyaAllah mungkin gagal, mungkin tak diterima, mungkin tak dipanggil, but you try. And bila you try, you akan dapat something. And tak ada apa-apa pun kerugian pada diri anda maupun pada diri orang lain. And that is a good thing. Bila telah lama, bila telah lama anda berada dalam bidang-bidang ini, melibatkan diri dalam hal-hal kesukarelawanan, hal-hal yang berkisarkan dengan unit co-curriculum, unit beruniform dan sebagainya, you will notice that your characters has changed over the period of time. Kamu akan sedar, kamu akan perasan yang kamu telah berubah sedikit perwatakan kamu. Perwatakan ini pada kebiasaan orang, kita merasakan perubahan-perubahan ini, kenapa kau dah lain? Why you change drastically? Some people say that. Kenapa kamu dah lain sangat? Sebahagian orang ada yang okey, sebahagian orang ada yang tak okey. But remember, setiap perubahan itu adalah suatu fitrah. Fitrah yang mana kita akan berevolusi, berubah menjadi satu perkara yang mana setiap perkara yang kita lakukan itu boleh membina kita ataupun membinasakan kita. So you choose your own side, you choose your own path, whether you want to be a better person or if you want to remain at the same pillar. It's up to your own choices and it's up whether you want to proceed it or not. Dan sebab itu, bila kita berbicara tentang pelibatan dan sebagainya ini, bagaimana ia mampu membina sifat perwatakan dan sebagainya yang mana ia membawa kepada rasa yang sangat kuat. Ini yang kita tekankan. If you notice that, untuk pelajar lah, okay, saya fokuskan kepada pelajar yang mana yang melibatkan diri dalam hal-hal unit beruniform sebagainya. If I'm not mistaken, tak banyak sekolah-sekolah, terutamanya sekolah kebangsaan yang membuka peluang ataupun ada satu segmen ataupun peruntukan khas untuk penubuhan what we call that saya tak ingat lah, tapi dia macam askar jugalah, tentera juga. Sebab kawan saya memang ada waktu zaman sekolahnya. Waktu zaman sekolah dia bersama dengan staf lah. Staf ni merupakan LLP, lain-lain pangkat. Dia pertahanan awam kot mungkinlah kot saya rasa. But memang tak banyak lah, tak banyak. Kebiasaannya dekat sekolah-sekolah yang menerima peruntukan yang agak besar yang baru dapat buat macam ni. But
it doesn't matter whether you involve dalam benda-benda, it doesn't matter whether you involve dalam bidang-bidang ketenteraan ataupun bukan. Yang penting penglibatan anda itu. Penglibatan anda dalam mana-mana aktiviti anjuran, kelolaan dalam pada mana-mana badan beruniform, tak kisah bomber ke, pertahanan awam ke, polis ke, bulan sabit merah ke, it doesn't matter. Sebab semua itu membawa kepada satu peluang untuk anda membina satu perwatakan yang lebih baharu, yang lebih bersifat drastik dan yang lebih bersifat positif. Jadi, bagaimana, sebab saya banyak kan, saya daripada zaman sekolah rendah lagi, dah terlibat dengan kawat dan sebagainya. Jadi, macam mana penglibatan sebegini boleh membawa kepada satu perubahan karakter yang baik. Terutama sekali bila kita bercerita tentang hari kemerdekaan dan kebangsaan dan sebagainya kan. Right. So here's the thing. Bila bersama dengan Rotu ataupun bila bersama dengan Palapis, sudah semestinya saya dilatih di bawah kelolaan pegawai warren. Okay. Ataupun yang paling tinggi dekat sana pangkat adalah major. Major. Kita panggil CI lah. Selalu kita panggil CI saja. But dia pangkat major. Memang dilatih, ada banyak physical trainer, ada banyak PT kat situ, physical training, ada jugalah banyak mereka yang membantu. Staff lah, kita selalu panggil staff. Staff ada bermacam-macam pangkat di sana, ada corporal, ada sarjan, ada pegawai warren 1, 2, ada banyak lah. Basically semua tu memang bawah Angkatan Tentera Malaysia, tapi tidak semua tertakluk pada satu regimen sajalah. Dia ada banyak-banyak regimen yang bersamalah dengan kami, bukan setakat bukan setakat regimen askar Melayu Diraja sajalah. Dia ada banyak, ada Kor Perkhidmatan Awam, ada regimen sepadan dan sebagainya lah. Okay. Bila kita lihat perkara-perkara ini, sewaktu kami dilatih, kami ada banyak latihan basically, kami ada banyak latihan. Jadi bila kami dilatih, memang kami dilatih walaupun kami seorang pelajar. Kami memang seorang pelajar. Saya dan anda adalah seorang pelajar. Sama saja, kita tak ada beza. Cuma berbezanya saya sekarang belajar di universiti, anda sekarang belajar di sekolah. Itu saja. Tapi dari segi penglibatan, aktiviti, co-curriculum dan sebagainya, sama saja. Kita tak ada beza. So that is why I'm feeling like saya sangat dekat dengan pendengar-pendengar peserta-peserta pada hari ini, sebab saya pelajar, anda pelajar. Saya ODL, saya online, anda juga online. So saya sangat fahamlah keadaan anda semua sekarang. Jadi bila kita training bersama dengan pegawai-pegawai, biasanya kita panggil pegawai lah. Bila kita training bersama dengan pegawai-pegawai, banyak yang kita belajar. Okay, kita banyak belajar macam mana untuk membina satu karakter. Kamu bayangkan, kami merupakan seorang yang sangat biasa. We are very normal persons. We thought that we're having like a lot of things. Kami merasakan bahawa diri kami sudah miliki segala-galanya. Kami merasakan kami hebat dalam semua benda. Kami merasakan kami tahu semua benda. Tapi bila mana kami dilatih di bawah tampuk pimpinan meja, kami berada dan kami merasakan bahawa kami ini adalah golongan yang sangat bawah. Kami tak tahu apa-apa. We just feel nothing. Dan itu membuka mata kami bahawa masih banyak lagi benda yang kami boleh belajar, perkara yang kami boleh teroka dan cabang yang boleh kami terajui. And that is why it's very important for you untuk terus libatkan diri dalam mana-mana anjuran aktiviti yang mana membawa kepada banyak perkara-perkara baik untuk diri anda secara khususnya. Baik, saya teruskan lagi cerita saya. Jadi bila bersama dengan pegawai-pegawai, dengan banyaklah askar lah basically. Memang tu semua askar betul lah. Markas dekat UPSI berada di Pekan Tanjung Malim. Ada lagi markas kat situ. Banyaklah dia punya perkakasan alatan dan sebagainya lah. Okay. So bila masa kami dilatih, kadang kami berada di hutan dan sebagainya, masuk hutan dan sebagainya, kami dipecahkan. And then menggunakan kompas saja untuk menjadi jalan pulang. Kadang-kadang tak perlu pada kompas, kita buat ENE, evacuation. Kita buat ENE lah kebiasaannya, evacuation lah. Okay, untuk cuba mencari jalan ikhtiar keluar daripada satu kawasan yang kami dicampak secara tiba-tiba. Kita boleh sedar bahawa setiap
perkara-perkara yang kita lalui itu, yang kita tempuh itu semata-mata untuk membina satu semangat, satu peribadian perwatakan. Jadi, ada banyak benda yang kamu boleh belajar dan ada banyak benda yang saya belajar. Tapi ada 3 perkara ataupun 3 perwatakan kepribadian yang saya nak kupas ataupun saya nak kongsikan kepada anda semua. Yang pertama, bila kita berada dalam satu keadaan yang sangat intens, kita panggil sangat intens lah sangat intens. Yang sangat intens, kita akan lihat dan kita akan perasan bahawa kita tidak boleh ke mana-mana berseorangan. Kita perlu bekerjasama. Perlu bekerjasama. Ini yang kita panggil sebagai sifat ataupun sikap kekitaan, kemasyarakatan. Perkara-perkara ini. Bila kita keluar, okay, dan bila kita keluar, benda ni kita boleh bawa. Setiap sifat sikap ini kita boleh bawa. Setiap kepribadian ini kita boleh bawa. Okay? Because ini saya cerita waktu saya matrik. When I was in matriculasi Melaka Matriculation College, kita boleh lihat ada banyak perkara yang berlaku. Okay, during that old times, I've met a lot of self-centrist people. Self-centrist people is basically a person yang merasakan hanya mereka sahaja betul tahu semua perkara, mereka ada segala-galanya. Adakah itu satu sifat sikap kepribadian yang sangat sihat? Pada hemat saya, yang sangat rendah-rendah hati, sangat-sangat rendah-rendah diri ini, bagi saya itu merupakan satu sifat, sikap dan kepribadian yang sangat tidak sihat. Bukan saja tidak sihat untuk diri sendiri, tapi tidak sihat juga untuk orang lain. Sebab kamu kena sedar, kita ini hidup bersama dengan semua orang. Kita bukan hidup seorang diri. Kita hidup berjiran. Kita hidup bermasyarakat. And this is why it's very important for you to realize that. Dan palapis dan rejim ketenteraan yang saya alami, yang saya tempuhi, mengajar saya bahawa sifat, sikap, kepribadian yang berfokuskan kepada sikap kekitaan, kemasyarakatan ini sangat-sangat penting. It is very important. Sebab itu, kita sebagai seorang manusia perlu sedar untuk menghargai semua orang, menghargai setiap insan. Appreciate. We need to appreciate all the people here. Setiap rakan-rakan anda itu yang hadir dalam hidup anda itu, Tuhan tidak hadirkan secara random, secara rawang, bukan saja-saja. Setiap pertemuan antara kamu dengan mana-mana manusia adalah untuk mengajar kamu. Meskipun pertemuan itu berakhir dengan insiden yang baik ataupun berakhir dengan tragedi, dengan perkara-perkara yang buruk. Setiap perkara-perkara itu ada hikmah masing-masing, ada perkara-perkara yang anda semua boleh belajar. Dan bila mana saya berada dalam latihan-latihan yang telah diselaraskan dan disediakan oleh Palapis, ia sangat-sangat membuka mata saya dan juga rakan-rakan ahli-ahli saya yang lain. Squad lah, kita panggil squad lah. Okay, squad kami cadet. Kita panggil squad. Dan ia membuka mata kami bahawa sangat penting untuk kita stay together. Stay together dan terus bersama dalam bersama as a one. Unite. Kita unite lah, unite bersama. Okay, baik, sebenarnya saya tak nampak. Sorry, saya kena pakai spek mata. Okay, so itu adalah mungkin boleh Cikgu Aman, itulah saya baru nak pakai boleh sambil cakap tu boleh tengok soalan. Cikgu Aman mungkin boleh tengok soalan. Boleh. Baik, insyaAllah. So, itu adalah apa yang kita panggil tadi. Itu adalah satu sifat yang sangat-sangat besar yang kita dapat belajar bila mana kita di-expose di Palapis lah basically. Bukan saja Palapis lah, di Gemasik dan di ADC yang sekarang saya merupakan seorang presiden dan juga ketua biro. Kita di-expose dia yang sama. Cuma cara pendekatannya sangat berbeza lah. Okay, basically itu saja. Okay. Saya bersekolah tentera.
Okay, saya bukan sekolah tentera. I've never been into RMC, Royal Military College ataupun Maktab Tentera Diraja. Tapi ada ramai rakan saya daripada Maktab Tentera Diraja. Bila mana saya melanjutkan pengajian saya di Kolej Matrikulasi Melaka, memang ramailah sangat rakan-rakan saya daripada Maktab Tentera Diraja Malaysia, RMC, Royal Military College. Dan kami pun memang selalu kami pergi ke Pahang, ke Negeri Sembilan untuk banyak aktiviti-aktiviti membabitkan kawat dan juga pemantapan jati diri, khususnya melibatkan badan. Waktu tu kami saya tak ingat lah, tapi dia unit uniform jugalah basically waktu dekat sana lah. So memang kami banyak lah keluar ke Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan sebagainya. Dan sama juga, saya rasa sifat kekitaan kemasyarakatan ini memang sangat tebal, sangat tebal bila kita bercerita tentang rejim-rejim ketenteraan ini dan sebagainya. Ada satu soalan yang saya suka ni, adakah cikgu akan meneruskan legasi sebagai seorang pendidik atau sebagai pegawai pertahanan negara? Yang itu saya akan jawab nanti bila saya cerita semuanya. Okey, terima kasih. Saya akan simpan soalan ni. Baik, so itu adalah satu sifat, sikap, kepribadian, perwatakan yang pertama yang saya nak kongsikan kepada anda. Apakah manfaat yang anda dapat perolehi bila mana anda terus aktif melibatkan diri anda dalam hal-hal begini? Sifat kebersamaan, kekitaan, kemasyarakatan. The whole things. Kita bersatu, kita teguh, bercerai kita roboh. Itu yang paling asas. Yang paling asas. Kalau kita tengok dalam karangan BM kan, pelajar-pelajar kan, kita tengok dalam karangan BM, memang banyaklah peribahasa macam tu. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang kedua, apalagi benda-benda yang sangat menebal, yang sangat tebal, yang dapat kita perolehi sepanjang kita bersama dengan rejim-rejim ini. Selain dari sifat bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, kita juga perlu sedar dan kita perlu cakna bahawa setiap benda yang saya cakap tadi, the things that I mentioned before or previously, takkan hadir jika sifat perkauman itu menebal. Jika sifat perkauman itu menebal, I'm so sorry to say that it's very hard for you. Okay, although that this kind of thing is very, sensitive, sangat sensitif untuk dibicarakan, tapi ini adalah realiti dan hakikat. Ini adalah realiti dan hakikat kepada semua orang. Okay, saya membesar dengan pelbagai jenis masyarakat, and when I venture into many different kind of fields, I've met a lot of people, Chinese people, some Indians, and also from Sabah and Sarawak, and I have a lot of friends from Philippines as well as from China, and also from kebanyakannya rakan-rakan saya daripada sana lah, Filipina dan China. Sebab saya masih lagi bersama dengan Badis UPSI. Badis UPSI basically merupakan satu badan yang kita menguruskan pelajar-pelajar antarabangsa. Basically lah. So a lot of my friends yang foreigner datang daripada Philippines, ada juga daripada China lah. And that is why I can speak Chinese. 我可以说汉语. Tapi sikit-sikit saja. Saya tak erti sangat cakap Mandarin dahsyat-dahsyat. Okay, sikit-sikit je. Boleh baca sikit-sikit saja. And that is why it's very good to know their culture lah. Ni saja cerita, okay. Tapi notice that bila mana kita untuk bekerjasama menghubungkan satu keluarga yang sangat akrab dengan orang yang kita tak kenal, selagi sikap perkauman menebal dalam diri kita, kita merasakan, oh, this is my region, saya saja yang betul, other races is not true, and that is a wrong things. Okay, itu adalah perkara-perkara yang sangat salah. Okay, sebab bila kamu nak teruskan untuk mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan kekitaan ini, jika sifat ataupun sikap perkauman itu menebal, sangat susah untuk kamu kecapi. Sangat sukar untuk kamu laksanakan. And that is why bersama dengan Palapis, kami tidak melayan kamu Cina, kamu India, kamu Sabah, kamu Kristian, kamu Melayu. No. We treat everyone as a family. Kita layan semua orang sebagai seorang keluarga. Sebagai sebuah keluarga yang besar
yang berbilang bangsa, yang berbilang kaum, yang banyak jenis kulit. Ada kulit cerah, kulit gelap, ada juga berbagai jenis bahasa. Okey. Dekat skop saya macam-macam. Ada daripada Sabah, Sarawak, Kristian ada daripada Sumandak, Cina dan sebagainya. Cina rasanya tak ada. Saya je lah yang cakap Cina. Tapi sikit-sikit sajalah. But basically like that. Berbeza color, berbeza warna, berbeza kulit, berbeza bahasa, berbilang kaum, berbilang bangsa. Kalau kami berpecah belah, kami tak akan dapat berpegang pada prinsip yang pertama tadi. Bersatu teguh, bercerai roboh. Dan sebab itu, di mana-mana prinsip pendekatan ketenteraan, kita layan semua orang sebagai sebuah keluarga. Kamu adalah keluarga saya, mereka adalah keluarga saya dan saya adalah keluarga kamu. That is our own prinsip. Itu adalah perkara yang kami sangat-sangat praktikkan sebagai sebuah keluarga. Sebab itu saya katakan, bila kamu, ni daripada zaman PKN lagi tau, saya cerita juga, zaman PKN lagi tu. Okay? Bila kamu merasa macam, saya tak boleh, I cannot even stay close to my Chinese people, to our Chinese people or Indian people, I cannot. Okay, I cannot. Banyaklah ada persepsi dan juga doktrin yang telah ditanam di akal fikiran. Tapi bila kamu dicampakkan, dibawa ke tempat-tempat ini bersama dengan mereka-mereka ini, kamu akan sedar betapa kita, setiap satu bangsa, setiap satu kaum itu saling memerlukan antara satu sama lain. We are a family. And that is why we should treat everyone as a family. Okay? Saya sedar dan saya sangat cakna. Okay? Bahawa kita ada pelbagai jenis individu, warga-warga, mereka di luar sana yang mungkin telah hidup bertahun-tahun dalam satu kelompok bangsa yang sama. And rarely being exposed, sangat jarang-jarang didedahkan dengan cara bermasyarakat berbilang kaum. Okay, sebab kawasan saya pun kebanyakannya pun khususnya daripada bangsa Melayu. Ada sedikitlah bangsa Chinese, bahasa Cina juga bangsa India. And we really respect that people. Kami sangat melayan mereka sebagai sebuah keluarga. Bila ada kenduri ke apa ke semua, program ke apa memang kita jemput. Kita pergi rumah mereka dan sebagainya. We treat them like our family. And this is what we practice here. But I don't know macam mana pendekatan di tempat anda semua, pendengar-pendengar peserta pada malam. Saya tidak tahu bagaimana anda dekat sana. Jadi kita perlu betulkan, sentiasa mengamalkan perkara yang betul. Okay? Membiasakan perkara yang betul. Apa perkara yang betul itu? Keluarga. Treat everyone like our family. Okay? That is our own being, and this is why it's very important bila kita mana-mana pun, okay, daripada zaman merdeka yang dahulu sampailah zaman merdeka yang sekarang, kita sentiasa kata keluarga Malaysia. Dan terdahulu Datuk Seri Wan Azizah pun telah melancarkan keluarga Malaysia, dan ia sangat signifikan kepada kami inilah. Dan sebab itu kita perlu menghayati apa yang dimaksudkan dengan keluarga itu sendiri. Kalau kita sendiri tak faham, that is going to be hard for you. Dan sebab itu sangat penting. Dan saya sangat menggalakkan penglibatan setiap individu, tidak kira anda siapa. Okay? Jika kamu semua ada peluang untuk dapat libatkan diri, go ahead. That is your chances. Itu awak punya peluang. Jangan bazirkan. Terus ambil peluang itu untuk jumpa dengan ramai orang. And that is what I've learned. And this is what I grew up with. Imagine, sekarang saya berada di EDC, masih lagi dengan EDC. And most of our committee's member, kebanyakan ahli majlis kami adalah mereka-mereka yang berbangsa India. And we talk usually in English.
kami kebiasaannya berbual dalam bahasa Inggeris. Dan kebanyakannya memang berapa orang je Melayu? 2 orang je. If I not mistaken, 2-3. Presiden saya dan seorang lagi. Pegawai perkembangan profesional. Kami punya yalah 3 orang. If I not mistaken lah, kalau tak silap saya. 3 orang saja Melayu. Tapi kami tak ada masalah. Kami semua tak ada masalah. Because secara jujurnya, kami di sana memang layan semua orang seperti sebuah keluarga. Sebab prinsip di bawah EDC is your family. EDC is your family is EDC. EDC adalah keluarga anda adalah EDC. Itu memang prinsip yang kami pegang sehingga ke hari ini. Sudah 2 tahun ataupun 2 sidang penuh ataupun 4 lah secara totalnya saya bersama dengan EDC, dan perkara yang sama juga kami bangkitkan. We need to treat everyone like our own family, and this is why it's very important for you to understand this one thing. Okay, baik, 2 sifat sikap kepribadian perwatakan yang saya ceritakan tadi. Pertama, saya ceritakan tentang kebersamaan, kekitaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang kedua, there is no use for you ataupun it is almost impossible for you. Hampir mustahil untuk anda, kita kata berzikir lah, berzikir ataupun untuk beriman dengan perkara-perkara yang pertama tadi saya cakap. Sangat sukar untuk anda beriman dengan sifat-sifat ataupun sifat kelapatan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh ini, jika kita masih lagi tebal sikap perkauman kita. Dan sebab itulah perkara 2 sifat sikap kepribadian perwatakan yang memang kami diterapkan di bawah Palapis ataupun Rotu adalah untuk menganggap semua orang sebagai keluarga. Tak kira mereka ini berlainan bangsa, berlainan bahasa maupun berlainan kulit. Kerana kita semua adalah sebuah keluarga. Apakah sifat, sikap, kepribadian, perwatakan yang ketiga yang sangat penting yang dapat kita dapat untuk memacu kita sebagai seorang warga ataupun individu yang lebih positif dan lebih profesional di masa depan? Selain daripada sifat kekitaan dan menganggap semua orang sebagai keluarga, Rotu juga telah mengajar saya dan squad kami, squad lain macam saya cakap tadi, dan squad kami untuk menjadi seseorang yang sangat tabah. Sangat tabah, tapi bukan tabah setakat tabah. Kita tabah dengan berakal. Tabah dengan berakal. Tabah dengan berakal. 3 kali saya ulang. Tabah dengan berakal. Apa itu? Kita kena faham satu konsep mudah. Okay? Setiap perkara-perkara yang telah diperturunkan daripada zaman datuk nenek moyang kita lagi, daripada zaman kita berada di Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke sekarang, kita perlu sedar ada beberapa perkara-perkara yang kita masih lagi gagal untuk menyelesaikan, yang kita masih lagi tidak dapat berhalusi mendapatkan solusi. Apa perkara yang bagus kita lakukan? Kita terus tabah. Tapi apa yang tidak baiknya ataupun apa yang tidak sihatnya pada pandangan hemat saya yang sangat rendah diri ini adalah tabah tapi terus membiarkan. That is for me sangat unhealthy, sangat tak sihat. Di samping kita tabah, kita perlu juga berakal untuk mendapatkan perkara yang lebih baik, memperjuangkan perkara yang lebih baik. Sama juga macam belajar. Okay? Sama juga macam belajar. Kamu dah cuba pelbagai perkara. Okay, contoh, saya bagi contoh, kamu dah belajar sains ataupun biologi. Kamu dah belajar macam-macam. You even learn about ginjal, pasal tulang, pasal femoris dan sebagainya. Di sains kamu belajar tentang pelangi, tentang sebatian dan sebagainya. Kamu dah pening. Okay, tak apa, sabar.
Kita sabar, tapi kamu tak buat apa-apa. Sangat tak sihat. Itu merupakan satu amalan yang tidak sihat. Apa yang sihat? Kamu sabar. Kamu jangan give up. Kamu jangan menyerah kalah. Di samping kamu tidak menyerah kalah, kamu cuba you step up your game. Kamu tingkatkan permainan kamu dengan cara apa? Bertanya dengan rakan-rakan, buat group discussion, buat perbincangan secara kumpulan, dapatkan sumber maklumat, rujukan dari pelbagai sumber, perpustakaan kita ada juga e-book banyak sangat di internet dan sebagainya. Boleh tanya dengan pelbagai tutor yang menawarkan khidmat penasihatan, kaunseling secara percuma. That is the thing. Di samping kamu tabah, iaitu dengan tidak menyerah kalah, di samping itu juga kamu berakal untuk mencari solusi, untuk tingkatkan mutu, kualiti dan permainan anda. And that is the thing. Bila kami berada di bawah latihan ketenteraan yang dikendalikan oleh Palapis, kebiasaannya lah, kebiasaannya, dan memang selalunya kami didedahkan dengan satu keadaan, dengan satu keadaan yang sangat sukar, yang mana kami dimentalkan. Kebiasaan kita panggil ayat mental, yang dimentalkan dengan macam-macam perkara. Kami merasakan diri kami didera dengan sangat-sangat teruk, merasakan kami didera sebab mengambil masa kami sangat banyak dan sebagainya, sampaikan kami rasa tak larat. Tapi anehnya, sangat aneh, jika benar dakwaan kami yang menyatakan, okay, this is too much, I cannot handle this, okay, this is too much, ini satu kezaliman, kami tak larat. Tapi kenapa tak ada orang yang tarik diri? Itu adalah satu misteri yang sampai sekarang kami masih tak mampu rukaikan. Sebab apa? Perkara-perkara pendekatan yang dilakukan di bawah kendalian Pak Lapis UPSI, semuanya bermanfaat kepada kami. Walaupun kami banyak, sebab dia keras kan, latihan dia keras. Walaupun sekeras-keras latihan yang diberikan, jarang-jarang sekali kami akan keluar. Kami terus saja misteri. Sampai sekarang kami masih keliru. Kenapa kami tak keluar? Kenapa kami tak tarik diri? Kenapa kami masih terus berterusan untuk melakukan perkara ini? Sebab manfaat dan sebab kami berakal. Walaupun kami tahu this is not the right thing, tapi kami nampak benda ini ada manfaatnya dan kami berakal untuk mencari solusi. Akhirnya berjaya. Kebiasaannya memang kami berakhir dengan berjaya lah. Sebab itu bila kami handle senjata dan sebagainya, waktu awal-awal tu macam teruk lah kena, sebab dia senjata. Setiap senjata tu dia ada pantang larang dia sendiri-sendiri. Kadang ada orang macam ni lah, terlupalah ni semua. Banyak kena passport dan sebagainya. Passport tu macam manja-manja lah basically. Tapi selain tu ada banyak lagi lah. Okay. Bila handle dengan senjata ke, dengan banyaklah harta-harta kerajaan dan sebagainya, memang teruk lah. Okay, teruk. Kena. Tapi setakat bersabar sahaja tidak mencukupi. Kita perlu tingkatkan permainan kita. And this is why it's very important untuk kamu terus berakal. Untuk berakal, meningkatkan mutu dan kualiti anda ataupun meningkatkan permainan anda. And this is what we did. Eventually, we grew up to be like this. We grew up to be like a very sophisticated, competent person or individual. Dan kebiasaannya, kebanyakanlah skot saya, rakan-rakan saya, memang akademik mereka sangat-sangat baik. Memang sangat-sangat baik. Sangat baik. Saya bila tengok akademik, mereka punya transkrip akademik sangat membanggakan. Saya rasa macam, oh, this is my friend, this is my squad, this is my family. Dan bila saya lihat mereka, saya sangat berbangga. Dan mereka juga turut berbangga dengan pencapaian saya, dan saya juga berbangga dengan pencapaian mereka. Dan sebab itu, untuk kita terus ke hadapan, kita perlu cekal, tabah. Kita perlu cekal dan tabah. Dan dalam pada masa yang sama, kita ikhtiar. Untuk step up our game, untuk meningkatkan mutu dan kualiti kita. That is the thing yang kita perlukan. Okay?
Dan sebab itu, ianya sangat signifikan dengan sambutan kita pada kali ini. Hari kemerdekaan pun dah nak ni, hari kebangsaan Malaysia pun dah nak semakin hampir. That is very significant, okay? Sangat signifikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tanpa anda semua, saya, Cikgu Taufik, peserta-peserta, rakan-rakan kita yang ada di sini dan mereka-mereka yang berada di luar sana sama ada menonton ataupun tidak, tanpa kita semua ini, maka robohlah seluruh bangunan itu. Because kita ni adalah yang memegangnya. Kita yang memegang setiap tiang-tiang itu. Kita yang pegang semua perkara itu. Tiada kita, robohlah semua ini. Sebab itu kita perlu sentiasa bersatu dan bersatu. Bagaimana kita nak bersatu? How can we be bonded together, unite as one? Dengan mengetepikan segala sentimen-sentimen pribadi, mengetepikan segala sifat-sifat prejudis yang mana mengetepikan kaum-kaum yang lain. Kita tidak perlu merasa bangga kita ni lebih baik dari orang lain. Because at the end of the day, saya adalah manusia, anda adalah manusia, kita semua adalah manusia. Darjat kita semua sama. Tak ada darjat yang lebih tinggi, tak ada darjat yang lebih rendah, tak ada darjat yang hina ataupun darjat yang agung. That is not our job. Itu bukan tugas kita untuk menentukan darjat masing-masing. Itu bukan tugas kita. Tugas kita lah untuk terus bersama sebagai satu keluarga bergerak ke hadapan. Sama seperti waktu kamu belajar bersama dengan rakan-rakan kamu. Okay? Waktu kamu bersama dengan rakan-rakan kamu, meskipun sekarang PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah, meskipun sekarang PDPR, itu bukan satu alasan untuk kamu tidak sentiasa checking your other friends. Kamu ada rakan-rakan. Tapi alangkah baiknya jika kamu bersama dengan rakan-rakan kamu untuk turut serta bersama dengan aktiviti-aktiviti, anjuran-anjuran ataupun segala perancangan-perancangan akademik dan juga rancangan pengajaran ditetapkan ataupun yang disediakan oleh guru-guru ataupun penganjur-penganjur di luar sana, terutama di sekolah kamu. Bersama itu lebih baik. Bila mana saya pergi mana-mana memang saya cakap, bersama itu lebih baik. It is much better if you united as one. Instead going out as one person. 10 orang itu 10 otak. 10 otak itu lebih baik dari satu otak semata-mata. Dan sebab itu, untuk dapatkan perkara ini, untuk bersatu, kamu perlu mengetepikan segala sentimen-sentimen yang kamu ada. Baik daripada segi pelajaran, bila nak belajar, nak satu geng dengan ini, bila kamu kat luar, bila lepak bersama dengan rakan-rakan, beriadah, nak dengan geng-geng ni je. No, it is not like that. I know we have some preferences, but when it comes to teamwork, ketepikan. Bila mana membabitkan kerjasama berkumpulan, ketepikan. Bila mana membabitkan hal-hal kemasyarakatan, ketepikan segala sentimen-sentimen itu demi kemaslahatan bersama. That is why it's very important for you to understand this. Dan kita perlu faham, bila mana sebuah keluarga itu wujud, konflik itu akan sentiasa ada. Even you and your mom, ataupun saya dengan ibu saya, dengan arwah ayah saya, dengan adik-beradik saya, kami kadang-kadang ada konflik masing-masing. We do have our own conflict. Ya, kadang-kadang kita tidak sependapat. Kadang-kadang kita merasakan kita betul, mereka salah. Dan kadang-kadang kita bertikam lidah antara satu sama lain. Tapi ikatan yang dibina itu tidak akan putus. Air yang dicincang itu tidak akan putus. Seteruk mana pun keadaan kita, perkelahian kita, jalinan itu tetap akan ada. Dan sama juga dengan mereka-mereka di luar sana yang lain. Seteruk mana pun
konflik-konflik yang ada, kita perlu cekal, sabar dan cuba mendapatkan solusi bersama. Mendapatkan solusi bersama. Kadang-kadang bila kita berjumpa dengan pelbagai jenis orang ataupun pelbagai jenis individu dengan manusia, kita akan perasan, ya Allah, ya Tuhanku, ramainya manusia-manusia yang tidak kena dengan fi'il kita. Tapi anehnya, mereka itu kena dengan fi'il orang lain. Sangat kena dengan fi'il orang lain, tapi tidak kena dengan diri kita. Kadang-kadang kita akan bertanya, adakah kita yang salah ataupun mereka yang salah? Sebab itu perlu bersama mendapatkan solusi yang bersama. Kebersamaan. That is the thing yang sangat diterapkan dalam Palapis ataupun dalam mana-mana regimen ketenteraan. Itu yang sangat diterapkan. Dan ini 3 perkara yang sangat simple ini, 3 saja. Okay, 3 saja, tak banyak. Okay, 3 saja yang saya kongsi kepada anda. Meskipun ada banyak lagi, tapi 3 saja saya yang bawa kepada anda. 3 saja pada perkara ini dapat membawa kepada pelbagai perkara yang lebih baik. Bila kita bercerita tentang perwatakan pembinaan karakter peribadi dan juga perwatakan seseorang individu. Because sekarang ini kamu masih lagi di fasa remaja, I assume that most of our audiences here mainly students, okay, pelajar. Kita masih lagi dalam fasa remaja. Saya remaja, anda semua remaja, kita semua tak jauh beza. Dalam fasa remaja ini, kita akan sentiasa terdedah dengan pelbagai perkara. Okay, dengan pelbagai anasir-anasir baik buruk maupun jahat, pelbagai hasutan godaan dan juga pelbagai perkara. Meskipun hiburan, budaya hedonisme dan sebagainya, kita memang akan terdedah. Because that is a world. Dunia ini sangat bebas, berbanyak fahaman, pelbagai pendekatan, pelbagai jenis manusia. Dan sebab itu kita perlu berakal. Prinsip yang ketiga, berakal, yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kita perlu berakal, membezakan mana yang betul, mana yang salah. Okay, membezakan. And this is the thing that is very important. Bila kamu keluar belajar dan sebagainya, kamu akan sedar bahawa dunia ini bukan di sekolah sahaja. Kamu akan sedar dunia ini sangat luas, sangat besar, berbagai perkara lagi yang kamu tak teruka. Believe in me, I was naive during my old days. I was very naive. I thought that I'm having everything. I thought that, saya ni kira terbaik kot. Saya ni pengarah ni kot. That is me. That is me 2 years ago. Tapi bila saya berada bersama dengan pelbagai pegawai, I notice that dunia ini masih luas, masih banyak lagi perkara yang kita boleh belajar untuk kita pertingkatkan mutu kualiti kita sendiri. Dan perkara ini tidak tertakluk sahaja kepada penjumpaan dengan orang. Akademik anda itu, you need to understand. Even though there is a lot of things, saya ada dalam 3 badan berbeza. Kita ada dalam bahagian Roto, ada juga bersama dengan Gemasik, Gabungan Mahasiswa Selangor dan Kuala Lumpur. Saya yang menjaga kebajikan anak-anak daripada Selangor dan Kuala Lumpur di UPSI secara khususnya lah, secara totalnya, sebab saya lah presiden kan, yang dipertua, saya lah yang menjaga mereka-mereka sekarang. Sekarang ni adalah sepatutnya ada meeting ni tapi saya tak ada. Dan yang ketiga, English Debate Club, okay? Club debat bahasa Inggeris. Dulu saya sangat takut bahasa Inggeris, okay? Tapi sebab waktu PLKN tu, kami memang diasak. Cuba perkara yang kamu takut. Cuba. Telinga saya rasa nak pekak dah. Waktu saya kat PLKN, telinga saya rasa nak pekak dah. Cuba. Macam okay, saya cuba. Waktu PLKN dulu lah, okay. And now look at me. Even some people misinterpret me as a foreigner, they thought that whenever they heard my accent, they thought that I was from Scottish or Britain sometimes. Sebab kadang saya tutup kamera bila saya bercakap kan. So some people thought that I was a foreigner, like a very foreign speaker. But in fact, that I was just a Nigis with an accent. Some things like that. Okay. So
3 badan berbeza dengan saya bersama. Alhamdulillah buat masa sekarang saya punya transkrip akademik saya masih lagi baik. Masih lagi dekan, masih lagi ijazah kelas pertama, dan saya sangat-sangat berharap saya dapat teruskan momentum yang baik ini. Okay? Momentum positif ini perlu diteruskan. Okay? Sebab itu pengharapan kita. Okay? Dan saya percaya dengan pelibatan ini dapat membantu mereka di luar sana. Sebab kita boleh perasan, kita boleh lihat, kita panggil ini satu, corak. Okay? Corak. Ramai, sangat-sangat ramai individu-individu yang berprofil tinggi. Contoh macam rakan-rakan saya di PSI menyandang pelbagai jawatan, penglibatan aktif, mewakili dan sebagainya, yang bila kita tengok academic transcription mereka sangat baik. Sangat-sangat baik. 4 flat, 3.9, 3.97, 3.8, 3.75. Sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. I was so shocked to see that. Dan saya sangat berbangga. Saya sangat berbangga-bangga dengan rakan-rakan saya yang lain. Dan sebab itu saya juga percaya mereka yang mengatakan, oh, busy sangat, saya tak sempat. Busy sangat, efek saya punya belajar. Saya sebenarnya tak percaya sangat dengan benda-benda macam tu. Sebab my friend yang sekarang berada di UiTM, insyaAllah masih lagi terkandas di sana, merupakan seorang pemain ataupun atlet badminton Malaysia yang memang selalunya bersama dengan Majlis Sukan Negara. Memang sekarang dekat UiTM insyaAllah lah. Sekarang ni dia tak adalah main untuk yang hari tu, dia tak ada main untuk perlawanan yang tu, tapi dia memang wakil Malaysia, atlet Malaysia, dan dah pernah bersama dengan pada Lela Rinong dan sebagainya. Dan academic transcription ni sangat baik, sangat-sangat baik. Terdahulu ingatkan nak pergi ni medik, tapi dia tukar, dia pergi ambil chemical engineering bahagian pharmaceutical lah, bahagian ubat-ubatan. Jadi dia sangat pelik. Bagi saya sangat pelik lah. Ada yang mengatakan bila ni penglibatan yang sangat banyak menjejaskan akademik anda. Mungkin, tapi saya percaya perkara-perkara ini boleh dibetulkan ataupun boleh diatasi dengan pengurusan masa yang baik. Bila kita bercerita pasal pengurusan masa yang baik ni, dia sangat panjang. Kisah dia sangat panjang. Tapi basically, do not ever let people fool you. Jangan biarkan orang lain perdayakan anda bahawa penglibatan anda dalam bidang-bidang aktiviti kokurikulum ini dan sebagainya tidak mendatangkan sebarang manfaat hasil keuntungan kepada anda. Percaya pada saya, penglibatan anda pada hari ini merupakan suatu pelaburan yang baik pada masa akan datang. Percaya pada saya, setiap pelibatan anda dalam bidang-bidang ini merupakan suatu pelaburan yang baik pada anda jika anda mengambil iktibar, mengambil ikrah, mengambil input dan reflect diri sendiri. Kadang-kala kita perlu letakkan diri kita dalam suatu suasana, posisi, persekitaran yang membenarkan kita untuk refleksi diri sendiri. Sentiasa refleksi diri sendiri dan anda akan sedar betapa banyaknya anda telah berkembang, maju ke hadapan. Saya percaya ada penonton-penonton ataupun warga-warga di sini sangat gusar dengan exam dan sebagainya, okay? Because lack of preparations and all those things. Believe in me, bila kamu bersama, kamu mengetepikan sentimen kamu dan kamu terus cekal di samping kamu berakal untuk maju ke depan, you will get what you wanted. Sebab setiap usaha itu dan disekalikan dengan doa akan membuahkan hasil. Meskipun hasil itu bukanlah hasil yang kamu dambakan, tapi kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir sebab masa kamu masih panjang. Dan ini bukan pengakhiran kamu. It is not your end. Your future is right before you. That is why I always said, it is your decision, it is your choice. Teruskan buat perkara yang kamu rasa betul. Dan antara perkara yang saya boleh cadangkan, suggestkan dan galak kepada anda, penglibatan aktif. Percaya kepada saya, ini satu pelaburan yang baik.
jika mana anda mengambil ibrah input pada setiap perkara ini. Baik, so berkenaan dengan didikan ataupun peperiksaan kamu semua, saya cuma boleh doakan yang terbaik. Sebab saya pun masih exam lagi kan. Saya pun menunggu exam saya punya result ni. Harap okey lah basically. I just wish that I stay kelas pertama lagi. But basically, macam saya cakap tadi, bersama, okay, you boleh je buat study group dan sebagainya bersama, di samping mengetepikan sentimen-sentimen dan terus cekal. Di samping kecekalan itu dan usaha-usaha itu perlu berakal untuk mencapai satu solusi yang lebih baik, strategik dan juga kritikal. InsyaAllah dengan usaha dan doa anda dan tawakal anda kepada Tuhan akan membuahkan hasil. Dan jika anda telah melakukan sebaik-baik yang anda rasakan, anda telah lakukan, bila anda telah berserah kepada Tuhan, tidak kira anda menganut agama apa-apa sekalipun. Bila saya bagi cadangan, I don't really like to put Islam as a context because I've noticed that my circles of friends kebanyakannya ada yang beragama Islam, Muslim, dan juga ada yang bukan beragama Islam. So I prefer to go with lebih umum, you know, sebab some people like they are very conservative, they say that this is not, adalah kisah dia, okay. Tapi saya lebih suka kepada perkara yang lebih umum supaya semua orang dapat ibrah, kita panggil ibrah, dapat input, okay. It doesn't matter agama apa yang anda anuti, tapi percayalah setiap percaturan Tuhan itu akan ada hikmah tersendiri. Jika tidak sekarang, pada masa hadapan. Jika apa yang kamu impikan itu tidak dapat, ada hikmah tersendiri. Ada perkara-perkara yang telah ditetapkan untuk kamu. Yang penting, kamu berusaha, kamu berdoa, kamu panjatkan segala doa-doa kamu dan usaha kamu untuk mencapai kecemerlangan perkara yang kamu hajati. InsyaAllah, Tuhan akan permudahkan urusan kamu. Jika tidak dapat, ada hikmah dan perkara yang lebih baik Tuhan telah rancangkan untuk kamu. That is my words untuk kamu. Secara totalnya, tiga perkara penting yang saya kongsikan kepada anda semua. Okay, tiga perkara penting. Walaupun saya ada 3 badan berbeza, tapi saya mengambil sedikit portion. Okay, we call it as a portion. Saya mengambil sedikit sebahagian daripada palapis atau roto untuk dikongsikan kepada anda. Yang pertama adalah berkenaan dengan sikap ataupun sifat kebersamaan, kekitaan, kemasyarakatan yang saya cakap bersatu teguh berjaya roboh itu. Okay, it is better untuk bergerak ataupun bersama sebagai satu sebuah keluarga. Okay. 10 orang, 10 manusia, 10 individu, total jumlah 10 akal, 10 otak. 10 otak, 10 akal lebih baik daripada satu akal kita. That is why we need to sentiasa bersatu teguh. Okay, bersatu teguh. Tak kira akademik ke apa ke semua, sentiasa bersama sebagai satu masyarakat. Dan untuk dapatkan ini, kamu kena ketepikan segala sentimen-sentimen yang kamu ada. Kita faham, kadang-kadang kita telah didoktrinasi oleh pelbagai dogma falasi yang dibawa oleh pelbagai fahaman dan sebagainya. Tapi, ketepikan sentimen-sentimen negatif. Okay? Prejudis, sifat-sifat sikap prejudis yang tidak membawa sebarang manfaat ini, ketepikan. Okay? Walaupun konteks ni kebanyakan orang ingat daripada segi kebangsaan, kemerdekaan Malaysia dan sebagainya, tapi ia lebih besar daripada itu. Tidak tertumpu kepada negara semata-mata, tetapi tertumpu kepada diri anda juga. Ia tidak tertumpu pada negara sahaja semata-mata, tetapi tertumpu juga kepada anda, sekeliling anda, masyarakat anda, mereka-mereka yang anda berjumpa, yang anda berkenalan, yang anda bertemu. Ketepikan sentimen dan prejudis. Percaya dengan saya, kamu akan jumpa ramai orang. Dan kita ada impresi peribadi. Okay, kita ada our own first impression. Ketepikan dan you can treat others like your own family. Dan bila benda-benda ni dah well established, of course there will be some conflict.
Okey, kadang-kadang akan ada konflik dan sebagainya. Dan sebab itu kita perlu cekal, sabar dan terus bersama, tambah bersama. Jangan sebab ditiup angin sekencang seminit roboh semua. Okey? Jangan sebab itu saja roboh semua. Rumah yang dibina bertahun-tahun jangan biar terus hancur macam itu saja. Teruskan, tahan, jaga. Kalau rosak sedikit, calar sedikit, baiki. Jangan terus tinggalkan. Sama macam kereta, kamu beli, kamu jaga daripada dulu, tak payah habis loan lagi. Kamu keluar ni semua ada calar sikit. Oh, tak boleh pakai dah. Kamu keluar. Kamu tak guna kereta tu. Jangan. Okay, jangan. Right, do not do like that. Tapi make sure kamu treat buat apa benda tu, cekal dan berakal untuk mencari solusi bagi memastikan perhubungan itu baik. Okay, so that is the 3 things that I'm going to share with you. Dan saya mengharapkan perkongsian saya yang tak seberapa ini mendapat manfaat kepada setiap peserta-peserta yang hadir pada malam ini. Saya doakan segala yang baik kepada anda semua. Semoga program pada hari ini, penganjuran sekolah ini mendapat keberkatan kepada anda semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur atas jemputan ini. Okay, so all the best for all of you. Sekali yang buruk datang daripada saya, yang baik datang daripada Tuhan. Terima kasih. Saya balik kepada Cikgu Taufik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Aiman atas penerangan yang diberikan oleh beliau sebentar tadi. Semoga semua mendapat inspirasi dan manfaatlah, motivasi daripada apa yang telah diceritakan oleh saudara Aiman ya. Banyak kalau kita nak buka satu pasan yang Aiman telah kemukakan ya, antaranya tentang keberaniannya untuk belajar bahasa Inggeris, tentang keberaniannya untuk bersatu padu, kemudian cerita apa lagi tentang berkaitan dengan berkorban untuk kejayaan, bagaimana menguruskan masa. Banyak ya kalau kita dengar satu persatu, saya fikir banyak perkara yang kamu semua boleh contohi apa yang ada dalam diri Cikgu Aiman ya. InsyaAllah. Okey, jangan lupa untuk mengisi borang isi jel ya. Sebelum tu cikgu nak tahu Abdul Kadir Hakimi nama sebenar apa ya? Dengan Ilham Zuhair, sebab cikgu tengok dalam isi jel tu tak ada nama awak. Untuk kita nak bagi hadiah terbaik lah sebab bagi soalan dan sebagainya. Okey, Ilham Zuhair baru isi borang ya. Jadi insyaAllah saya cukup sekadar ini untuk malam ini. Jadi kita akan jumpa lagi lah pada masa-masa yang akan datang. Satu lagi slot ya Cikgu Aiman ya, iaitu seronoknya belajar sains. InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Okay, kita akan buat next week lah insyaAllah. Jadi para pelajar, teruskan konsisten you dalam PDPR. Masih lagi teruskan belajar, walaupun memang rasa penat, tapi hadap je lah dengan PDPR. Lantaklah orang luar sana nak kata apa pun, bosan lah apa sebagainya. So awak semua ni sebagai pelajar, teruskan belajar insyaAllah jadi seorang pelajar yang berjaya. So hari ni cikgu tengok malam ni bersama kebanyakannya kita ada form wakil tingkatan 1, wakil tingkatan 2 ada, tingkatan 3 Marik pun ada, Al-Amza, tingkatan 4 pun ada Adam Zufar, Izra. So 1, 2, 3, 4 tingkatan 5 tak apalah, kita sangka baik. Mungkin mereka ada kelas tambahan ataupun mereka ada urusan lain lah insyaAllah. So untuk pengetahuan untuk tingkatan 1, 2, 3 insyaAllah kalau gitu cikgu tersangkut program yang sekolah vocational tu, college vocational. InsyaAllah kita akan sambung lah pada waktu yang akan datang lah insyaAllah. So sekali lagi terima kasih ya Cikgu Aiman. Kita harap masih lagi kita boleh sambung lagi program perjanjian kita lah dalam paper insyaAllah next week ada program tentang seronoknya belajar InsyaAllah. Terima kasih juga sains. Okey, sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Bye bye. Assalamualaikum semua. Okay, Assalamualaikum cikgu. Bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu.